Hai, Assalamualaikum. Selamat sejahtera semua. Selamat datang ke channel Cikgu Mai Intan Payung. Hari ini kita akan meneruskan pembelajaran bahasa Melayu kita dengan tema yang ke-5 dan unit yang ke-13 dengan tajuknya Sapaan Mesra. Cikgu harap semua sudah bersedia. Jika semua sudah bersedia, jom ikut Cikgu Mai. Hari ini kita akan menggunakan standard kandungan 5.2. 5.2 ialah memahami dan menggunakan bentuk kata mengikut konteks. Seterusnya kita lihat pula standard pembelajaran 5.2.2 kurungan 1 iaitu memahami dan menggunakan kata majmuk bebas mengikut konteks. Baiklah semua, objektif kita pada hari ini ialah pada akhir PDPC, murid dapat menyenaraikan 4 daripada 5 kata majmuk bebas yang terdapat dalam gambar. Seterusnya kita lihat pula kriteria kejayaan. Pada akhir PDPC, murid berjaya menyenaraikan kata majmuk bebas yang terdapat dalam gambar dengan betul. Tanpa membuang masa lagi, cikgu harap kamu dapat buka buku teks halaman 92 hingga 93 dan kita akan mempelajari aspek tata bahasa pada hari ini. Mari kita mulakan. Kita mulakan dengan aktiviti yang pertama iaitu aktiviti membaca dan memahami maklumat berdasarkan gambar dan petikan. Kita lihat petikan yang telah cikgu petik daripada buku teks halaman 92 hingga 93. Tajuknya ialah Sapaan Mesra. Minli menghadiri majlis perkahwinan sepupu Zara. Zara memperkenalkan saudara maranya kepada Minli. Mari kita lihat perbualan di antara Zara dan juga Minli sewaktu Minli datang ke majlis perkahwinan tersebut. Baiklah murid-murid, ini ialah dua watak utama yang akan kita bincangkan sepanjang proses pembelajaran kita pada hari ini. Watak yang pertama ialah Zara dan watak yang kedua ialah Minli. Mereka merupakan sahabat baik. Dialog yang akan cikgu paparkan kepada kamu selepas ini merupakan dialog perbualan di antara Zara dan juga Minli. Mari kita teruskan. Baiklah murid-murid, berikut merupakan dialog yang diujarkan oleh Zara dan juga Minli. Kita akan baca dialog ini bersama-sama. Mari kita mulakan. Minli, inilah keluarga saya. Wah, ramainya. Siapakah mereka, Zara? Yang duduk di kerusi berhadapan bunga manggar itu maklum saya. Mak ngah saya pula yang sedang sibuk menghidangkan nasi minyak. Yang sedang mengangkat dulang air itu Pak Su saya. Siapakah tuan rumah majlis ini, Zara? Tanya Minli. Pak Lang saya tuan rumah ini, Minli. Jawab Zara. Baiklah, dengan berakhirnya dialog yang diujarkan oleh Zara, maka berakhirlah dialog perbualan mereka. Tahniah semua kerana berjaya membaca dialog tadi dengan intonasi dan sebutan yang betul. Mari kita teruskan ke aktiviti yang kedua. Baiklah, untuk aktiviti yang kedua ini kita akan mengenal pasti kata majmuk bebas yang terdapat dalam gambar dan petikan. Mari kita mulakan. Kata majmuk bebas ialah dua kata dasar yang dirangkaikan untuk membentuk satu perkataan baharu yang ditulis secara terpisah. Baik, kita lihat contoh yang diberikan. Bunga, manggar. Bunga satu perkataan, manggar satu perkataan apabila digabungkan menjadi bunga manggar. Kemudian nasi, minyak. Nasi satu perkataan, minyak satu perkataan digabungkan menjadi satu perkataan menjadi nasi minyak. Seterusnya dulang air, kerusi roda, beg tangan, ibu jari. Baik murid-murid, kamu harus ingat perkataan kata majmuk bebas ini harus ditulis secara jarak, bukan secara rapat. Boleh ya? Kita teruskan lagi. Sekarang kita akan cuba mengenal pasti kata majmuk bebas yang terdapat di dalam dialog perbualan di antara Zara dan juga Minli. Mari kita cari bersama-sama ya. Minli, inilah keluarga saya. Ada tak kata majmuk bebas? Tak ada. Wah, ramainya. Siapakah mereka, Zara? Ada tak murid-murid kata majmuk bebas? Juga tak ada. Baik, kita lihat yang seterusnya. Yang duduk di kerusi berhadapan bunga manggar itu maklum saya. Bunga manggar. Bunga manggar ialah kata majmuk bebas.
Yang kedua, mak ngah saya pula yang sedang sibuk menghidangkan nasi minyak. Nasi minyak juga merupakan kata majmuk bebas. Yang sedang mengangkat dulang air itu Pak Su saya. Dulang air merupakan kata majmuk bebas. Baiklah, dialog seterusnya. Siapakah tuan rumah majlis ini, Zara? Tuan rumah. Tuan rumah merupakan kata majmuk bebas. Dialog yang terakhir. Pak Lang saya tuan rumah ini, Mindy. Okey, baik, dia ulang semula tuan rumah ya. Selesailah aktiviti mencari kata majmuk bebas di dalam petikan ini. Baiklah murid-murid, sekarang cikgu telah memapalkan gambar yang pertama. Baik, kita lihat gambar tersebut. Di dalam gambar ini terdapat banyak kata majmuk bebas yang harus kamu kenal pasti. Baiklah, kita lihat yang pertama. Kamu boleh lihat gambar yang telah cikgu bulatkan dengan bulatan berwarna merah. Yang pertama di hujung sana ada pintu, pagar. Pintu satu perkataan, pagar satu perkataan. Jadi kata majmuk bebasnya ialah pintu, pagar. Yang kedua ialah kamu lihat lelaki berpakaian berwarna biru. Ini ialah baju kemeja. Baju satu perkataan, kemeja satu perkataan, apabila digabungkan menjadi baju kemeja. Baik, seterusnya kita lihat wanita di belakangnya memakai baju berwarna merah, betul? Baju berwarna merah ini dipanggil baju kurung. Seterusnya kita lihat anak mereka. Anak mereka memakai kasut sukan. Sebenarnya banyak lagi kata majmuk bebas di dalam gambar ini. Contohnya ibu jari. Lagi tudung bawal, cekak rambut. Dan banyak lagi. Kamu boleh kenal pasti sendiri ya sekejap lagi. Baiklah, kita teruskan dengan gambar yang kedua. Untuk gambar yang kedua ini ada beberapa kata majmuk bebas yang telah cikgu bulatkan. Kita lihat contoh yang pertama, cikgu membulatkan sesuatu yang dipegang oleh pakcik yang sedang duduk di atas kerusi roda tu kan. Itu ialah buah tangan. Baik, seterusnya kamu lihat seorang wanita memakai tudung. Cikgu dah bulatkan dengan bulatan berwarna merah kan. Itu ialah tudung sarung. Dan banyak lagi gambar telah diberikan kepada kamu. Yang pertama yang di atas sana, cermin mata. Gambar yang kedua itu ialah cincin belah rotan. Dia menggunakan 3 perkataan namun digabungkan menjadi satu. Cincin belah rotan ialah cincin yang kosong, tiada sebarang ukiran. Kalau ada ukiran pun ukirannya hanyalah ukiran yang ringkas, tiada sebarang batu permata. Baiklah, gambar yang ketiga ialah beg tangan. Seterusnya buah tangan, kemudian baju kemeja, jam tangan, kerusi roda dan banyak lagi. Sila kenal pasti kata majmuk bebas lain yang tidak disebut oleh cikgu. Baiklah murid-murid, aktiviti yang ketiga ini merupakan aktiviti membina ayat daripada kata majmuk bebas. Kita lihat perkataan pertama ialah kerusi roda. Contoh ayat, nenek menyorong kerusi roda Datuk dengan cermat. Baik, kita lihat yang kedua, ibu jari. Zara menundingkan ibu jarinya ke arah kemah tempat para tetamu menjamu selera. Makcik Aminah memakai baju kurung yang baru saja ditempah olehnya ke kenduri Pakcik Zara. Baiklah, dan yang keempat ialah dulang air. Pak Su menatang dulang air sambil menegur sapa tetamu yang datang ke majlis tersebut. Baiklah, demikian saja contoh-contoh yang boleh cikgu berikan. Kamu dapat membina pelbagai lagi ayat daripada pelbagai lagi kata majmuk bebas yang terdapat dalam gambar sebentar tadi. Baiklah murid-murid, sekarang tibalah masa untuk kamu membuat latihan. Sila klik pautan yang diberi di bahagian deskripsi untuk mendapatkan latihan pada kali ini. Sila lengkapkan latihan tersebut dan serahkan kepada guru mata pelajaran Bahasa Melayu di sekolah kamu. Sekian dahulu daripada cikgu untuk pembelajaran kita pada kali ini. Cikgu harap kamu dapat like, subscribe dan tekan butang loceng bagi mendapat notifikasi video-video cikgu yang baharu. Semoga kita berjumpa lagi. Bye!